الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan diri khatib dan mengajak tuan-tuan sekalian agar sentiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta patuh melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia dan di akhirat sentiasa dirahmati serta dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita muhasabah diri dengan mengambil i'tibar daripada khutbah yang bertajuk hati-hati dengan hati. Hadirin sidang Jumat yang beriman, setiap anggota tubuh badan manusia ini diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Apabila ada yang rosak, maka kerja dan fungsinya turut akan terganggu atau tidak berfungsi sama sekali. Termasuklah juga apabila seseorang itu diserang penyakit hati. Apabila hati telah dijangkiti penyakit, maka jauhlah orang itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana hati tersebut tidak dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan baik. Ia tidak mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan firman-Nya dalam surah Yunus ayat 27 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadikan nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, penyakit hati merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Pengidapnya tidak merasakannya, kalaupun dia merasakannya, namun sangat sukar baginya untuk bersabar dalam mengobatinya. Kerana ubat penyakit hati ialah dengan melawan hawa nafsu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala hiya wa hiya al-qalb." Yang bermaksud bahawasanya ada di dalam tubuh itu segumpal daging. Jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh itu, dan jika ianya rosak, maka rosaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu ialah hati. Jelaslah bahawa hati merupakan raja bagi seluruh anggota tubuh badan kita. Hati memainkan peran penting sebagai penggerak atau peneraju sesuatu amalan, dari segi jasmani maupun rohani. Jika seseorang itu memiliki hati yang bersih, maka setiap amalan yang dikerjakannya akan menjadi sempurna dan terbaik. Tetapi jika hatinya rosak, maka seluruh anggotanya akan ikut rosak, dan sudah pasti dia akan lupa asal usul kejadiannya, dan sekaligus ia akan jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit umat zaman berzaman. Rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dikaut semau-maunya, tetapi sayang sungguh berat untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Maha Pemberi. Mereka beranggapan bahawa apa yang mereka miliki semuanya itu adalah daya usaha mereka sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, justru marilah kita renung sejenak, bagaimanakah dengan hati kita? Adakah ia tergolong dalam kategori jenis-jenis hati yang dinyatakan ini? Antaranya, yang pertama, hati yang hidup.
yaitu yang selamat daripada berbagai penyakit dan kerosakan. Dalam hati tidak terdapat di dalamnya kecuali kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Hatinya takut akan hal-hal yang boleh menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah hati yang khusyuk, yang hidup dan sentiasa sedar akan tujuan dirinya berada di muka bumi ini. Yang kedua, hati yang mati, yaitu hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengenal Rabbnya, tidak mahu beribadah menyembahnya. Dia hidup mengikut tuntutan hawa nafsu dan kesenangan di dunia semata-mata, meskipun apa yang dilakukannya itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menghiraukan nasihat yang diberikan, ia hanya mengikut seruan syaitan dan pujuk rayuannya sahaja. Yang ketiga, hati yang sakit. Hati ini banyak menyimpan tenaga untuk kehidupan duniawi semata-mata, tetapi telah bersarang penyakit di dalamnya. Kadang-kadang ia boleh mengingati Allah kerana sebab-sebab untuk kehidupan duniawi, tetapi dia lebih dekat kepada kebinasaan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui keadaan dan kategori hati kita, maka segeralah cari penawar atau ubat yang boleh mengembalikan kesihatan dan kesucian hati kita, kerana setiap penyakit itu ada penawarnya. Begitu juga hati yang sakit ada penawarnya. Antaranya ialah yang pertama, zikrullah, khususnya tidak meninggalkan solat fardu dan segala ilmu fardu ain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan siang. Yang kedua, keraplah berdampingan dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, mentadabbur serta memahami ayat-ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jugalah berserah. Yang ketiga, banyakkan mengingati mati dengan banyak bersyukur dan sentiasa bertobat atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat itu akan menemui ajal, yakni mati. Maka apabila datang ajalnya, tidak diperlambatkan walaupun sesaat, dan tidak pula dipercepatkan walaupun sesaat. Hadirin yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan sebagai paduan kita. Antaranya, yang pertama, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga hati kita daripada segala penyakit hati yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tanggungjawab ibadah kepadanya.
Yang kedua, umat Islam adalah sentiasa menghidupkan hati kita dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak berzikir, membaca dan mentadabur Al-Quran serta bersyukur di atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang ketiga, umat Islam dalam mengingati kematian supaya menjadi pendorong kepada kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang saleh dan baik untuk agama, keluarga dan masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dalam hati mereka, golongan yang munafik itu terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu pada mereka, dan mereka pun akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Al-Baqarah 8-10. Barakallahu bi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.